bimbang akan masalah keretakan premiks di kawasan meletak kenderaan di dalam bangunan kediaman Pangsapuri Indah Ria di Seksyen 22 Shah Alam. Penduduk dan pihak Badan Pengurusan Bersama JMB Pangsapuri Indah Ria ini sebulat suara untuk bertentang mata dan berbincang permasalahan rekahan tanah ini di dalam satu sesi dialog penduduk bersama beberapa agensi seperti Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor JPS, Adun Batu Tiga Roziah Ismail dan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad baru-baru ini. Berdasarkan kronologi rekahan tanah yang disampaikan wakil penduduk Pangsapuri ini, rekahan bermula apabila penduduk tersebut mendapat perakuan kelayakan menduduki atau CF pada 3 Ogos 2008. Manakala sekitar tahun 2009 berlaku keretakan yang pertama yang turut dimaklumkan kepada pihak pemaju Pangsapuri ini iaitu Shanghai Realty Malaysia Sdn Bhd dan kerja-kerja pembaik pulih telah dibuat. Namun, keretakan kali kedua disedari sekali lagi pada penghujung tahun 2010 yang dilihat semakin teruk dan berkemungkinan mengancam struktur bangunan. Penduduk mendakwa masalah rekahan tanah yang menyebabkan struktur kediaman mereka retak adalah berpunca daripada beberapa batang tiang struktur bangunan kawasan meletak kenderaan bersebelahan blok Pangsapuri 15 tingkat ini patah pada awal tahun lalu, diikuti rekahan tebing yang berlaku akibat hakisan tanah di tepi Sungai Damansara. Faktor cuaca yang selalu hujan dan mengakibatkan banjir di sekitar kawasan Pangsapuri ini juga menimbulkan keresahan penduduk kerana dikuatiri rekahan dan hakisan tanah berlaku lebih teruk. Rekahan yang berlaku dahulu bermula hanya dengan ukuran 0.5 inci, tetapi sekarang ia menjangkau kepada 18 inci. Perkara ini juga diajukan kepada Shanghai Realty Malaysia Sdn Bhd selaku pemaju, tetapi dimaklumkan sehingga sekarang tiada tindakan yang diambil pihak pemaju tersebut. Sebaliknya, pemaju menyalahkan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor JPS pula atas alasan menjalankan projek mendalamkan anak Sungai Damansara yang terletak bersebelahan Pangsapuri ini pada bulan Mac tahun lalu. Walhal, di dalam sesi dialog ini juga pihak JMB memaklumkan projek yang dilaksanakan pihak JPS tersebut telah berjaya menghalang keretakan lebih besar berlaku selepas mereka membina tembok penghadang hakisan. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan Adun Batu Tiga Roziah Ismail pada 6 Ogos 2010, satu mesyuarat telah dilaksanakan pada 7 Jun 2010 di Pejabat Ahli Parlimen Shah Alam yang melibatkan wakil-wakil Ahli Parlimen Shah Alam dan Adun Batu Tiga serta jabatan-jabatan dan agensi seperti JPS, MBSA dan pemaju. Mesyuarat tersebut telah memutuskan untuk meminta pihak pemaju supaya menyerahkan laporan ujian sampel tanah atau soil test dan pihak pemaju melaksanakannya dengan menyerahkan laporan pada 29 Jun 2010. Akan tetapi, pihak pemaju sebenarnya telah menyerahkan laporan perunding yang bertarikh 7 April 2009 yang mana seharusnya pihak pemaju melakukan ujian sampel tanah yang terkini terlebih dahulu bagi memastikan pemampatan tanah yang sesuai telah dilakukan sebelum pembinaan dan tidak ada mendapan berlaku. Akan tetapi yang dinyatakan di dalam laporan tersebut adalah kesalahan pihak JPS yang melakukan kerja-kerja mendalamkan anak Sungai Damansara sehingga menyebabkan keretakan premiks berulang. Dalam pada itu, Roziah juga berkata Majlis Tindakan Ekonomi Selangor MTES kini sedang menunggu laporan penuh daripada MBSA berhubung masalah tersebut sebelum tindakan lanjut diambil. Tambah beliau, sebelum ini kerajaan negeri sudah mengarahkan MBSA untuk menyiasat perkara terbabit dan antara yang dicadangkan ialah dengan melantik Institut Kerja Raya Malaysia atau IKRAM memastikan punca sebenar. Kerana apa yang ingin saya nyatakan, Kerajaan Negeri Selangor telah pun memberikan satu tanggungjawab kepada MBSA untuk mengetuai satu finding ataupun penyiasatan tentang isu Indah Ria ini, dan saya yakin pada ketika itu ada beberapa wakil daripada penduduk Indah Ria juga turut hadir bersama, kan? Dan saya yakin kita pun bertanya apa yang dah berlaku dan sebagainya, tetapi alhamdulillah pada 8 Januari yang lepas saya panggil sekali lagi, sudah beberapa kali saya panggil dan akhirnya mereka hadir setelah satu laporan lengkap daripada IKRAM telah pun diperolehi.
Dan laporan ikram ini telah sampai sebenarnya di tangan MBSA pada 26 September, ya. Tetapi ada beberapa persoalan lagi yang masih tak terjawab bila mana telah dibentangkan oleh pihak ikram kepada MBSA, dan akhirnya dipanggil, ya, pihak yang berkenaan termasuk JPS dan juga pihak developer Shanghai Realty, dan di situ ada beberapa distraction, dan akhirnya saya kata isu ini perlulah dikemukakan balik kepada JMB sebab ada kronologi yang contohnya kita tak dapat dikenal pasti, ya. Contohnya apakah yang sebenarnya berlaku, korek sungai dulu berlaku keretakan ke, ataupun letak dulu bawah korek sungai berlaku ke. Jadi benda itu telah pun diselesaikan, ya, alhamdulillah. Dan 8 hari bulan lepas pun kita telah pun berjumpa dengan wakil-wakil JMB, termasuk majlis ada di situ, ya, yang diketuai oleh Saudara Azlan dan juga pihak JPS bersama saya, YB sendiri ada. Dan di situ ada beberapa keputusan yang kita telah buat. Saya kata disebabkan dari pertemuan pertama kita kemukakan pada Menteri Besar dalam bulan Julai, sehingga bawa balik perjumpaan pada 8 jam lebih agak lama. Kita nak supaya ini cepat diangkat semula kepada MTES, ya. Dan bila kita nak angkat pada MTES, beberapa fakta mestilah disusun supaya kita tak mau masuk MTES dengar lepas tu balik-balik, kan, balik-balik ataupun diberikan balik kepada majlis untuk membuat sesuatu. Kepada saya kena pakai dua topi yang ini. Satu saya jadi adun, ya, satu lagi saya jadi exco, ya. Kita tengok kadang-kadang ada beberapa corak ataupun pentadbiran, ya, keputusan yang kadang terpaksa imbau balik. Jadi kita ambil keputusan pada 8 Januari baru ni, kita minta supaya Majlis Bandaraya melantik ikram membuat geotechnical design. Ada beberapa keputusan, ya, yang ikram telah pun beritahu kepada kita. Saya nak conclusion aja, ya, nak bagi data-data nanti agak teknikal. Keputusannya adalah untuk melantik ikram, ya, untuk melakukan siasatan terperinci. Tetapi kenapa kita nak lantik sekali lagi? Sebab ikram sebenarnya telah pun dilantik oleh majlis, ya. Bila kita lantik untuk finding, melihat keadaan sekitar ni, apa keputusannya ikram dengan paper yang dikemukakan, dia mengatakan bahawa di sudut pemantauan bangunan ni selamat, tetapi memang ada isu di kawasan parking, ya. Itu ada detach, ada benda yang yang tidak sempurna. Di antaranya adalah isu piling. Piling yang digunakan 3 jenis. Piling bangunan lain, piling di tapak yang ada slab lain, dan yang di hujung sana lain, ya. Jadi dia ada 3 jenis piling. Tetapi keputusan ataupun apa yang disebut oleh saya boleh bacakan, ini saya minta sebenarnya hasil daripada ataupun MBSA mengeluarkan satu surat sebenarnya, ya, kepada penduduk, iaitu saya bacakan daripada surat 17 yang dikatakan, hasil pemantauan bangunan menggunakan satu NOS Limac Gauge ataupun DG. Dia kata building settlement marker ataupun DSM bermula pada 2012 sehingga 2012. Maknanya mereka telah meletakkan daripada Jun alat di bangunan ni. Sebab yang merisaukan kita takut kat mana ni, kan, nanti tiba-tiba collapse dan sebagainya. Kita tengok keretakan tambah besar dan sebagainya. So dia dapat beberapa gauge lah, beberapa gauge sebagainya untuk memastikan perkara ini berlaku. Jadi bila dia letak pemantauan selama 3 bulan, tiada pergerakan signifikan dapat dikesan. Maknanya bangunan ini tidak ada berapa pergerakan. Tetapi di tapak, di slab dan di hujung sana ada berapa pergerakan. Dan di sudut keselamatan, pihak ikram kata insya-Allah dia jamin di sini boleh, tak ada, dia kata tak ada pergerakan dan ini selamat. Tetapi ada beberapa perkara mesti diambil pengetahuan, ya, untuk pastikan bahawa slab dan tempat parking itu baik. Dan ada satu lagi finding yang dibuat oleh pihak ikram, disebab JPS masuk untuk buat apa namanya tu, retaining wall, ya, menyebabkan slab tu lambat jatuh. Kalau tidak dah lama dah betul, ya. Jadi saya nak cerita semua kronologi ni supaya kita faham, kita tak boleh tuduh-tuduh dan sebagainya, ya. Jadi sebab itu kita kata sekarang ini
ada beberapa juga cadangan daripada pihak IKRAM untuk kita perbaiki, dan kita pihak minta kepada IKRAM supaya buat geotechnical supervision lagi ataupun design untuk memberikan mengemukakan cadangan dia. Sebenarnya macam mana kita nak baik boleh dah sekarang. Dulu baru finding, melihat kepada apa punca dan sebagainya. Sekarang kita minta. Dan saya dibisikkan tadi oleh pihak DNB, katanya ada bawa konsultan ya, daripada Jepun. Saya ucapkan tahniah lah, sebab anda melantik orang pihak ketiga supaya on your behalf, yang penduduk punya behalf. Kalau kita ada capacity untuk tu, kita dah langgan ya. Jadi supaya kita nak lihat ada pihak luar juga mengemukakan finding dia tentang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi di situ kita lihat, dan kita nak MBSA keluarkan surat jaminan bangunan selamat itu kepada penduduk. Saya rasa tak keluar lagi ya, sebab sehingga pagi tadi ofis saya follow up, kita tak dapat jawapan daripada majlis. Sebab dia kata tunggu malam ni datang, dan kita harap datang malam ni. Saya tengok sampai hari ni Cik Azlan tak sampai lagi. Kita husnuzon anggap dia sesat sementara. InsyaAllah dia akan sampai juga. Yang ketiganya, kita cadangkan IKRAM perlu bentangkan kepada MTES. Kita bagi kepada IKRAM ataupun setelah IKRAM dan majlis duduk, saya selaku exco mohon supaya ianya diangkat semula bersama dengan kos dan sebagainya kepada MTES. Kita bagi deadline-nya pada 15 Februari ya, yang ada. Dengan apa kira, kita dah kira kan, nak lantik sekian hari bulannya, nak bagi proposal dia nak buat on the ground, baru nak bagi design proposal, bukannya belum nak buat lagi kat bawah. So bottom line dia, kita fikirkan, saya dengan YB Khalid kita mengetuai mesyuarat hari tu, kita anggarkan kemungkinan bulan 6 baru nak boleh mula masuk kerja. Itu kalau perfect, everything on deadline, ikut kita punya due date. Kita akan nampak insyaAllah bulan 6 barulah kita lihat usaha itu nampak di depan mata ya. Dan seterusnya isu yang ditimbulkan ya, ada sewage system problem kat situ katanya ya, membantu berkenaan perbaikan sewage yang akan menggunakan emergency budget. Ini kita minta juga majlis untuk memberikan jawapan kepada isu ni, sebab kita kata benda ni mesti ada tanggungjawab bersama ya, tanggungjawab bersama. Dan akhirnya saya ada satu surat yang sampai kepada saya, CC je sebenarnya kan, iaitu surat kepada Datuk Jaafar yang minta cukai pintu dan isu keretakan parking Pangsapuri Indah Ria ini diambil kira supaya cukai pintu tahun ini dibuat apa? Langsungkan. Ini juga kita telah bincang, kita minta Datuk Bandar menjawab surat ini ya, supaya ada kata putus daripada majlis ya. Jadi itu kronologinya, dan saya ingat saya dah panjang mesyuarat kita itu dekat 2 jam. Kita dah kemukakan, dan saya selaku wakil rakyat juga resah ya dengan perkara ini. Saya bukan saja lihat masalah ini masalah tindakan tak diambil, sebenarnya arahan dah dibuat ya, tetapi kita nak supaya kompeten, maknanya dengan keupayaan kita menguruskan kerja itu. Kita tahu Majlis Bandaraya sekarang ini banyak masalah, banyak kerja, tetapi yang menjadi masalah kita tak nak nanti isu ini dijadikan tidak prioriti daripada banyak-banyak benda yang ada di dalam majlis tersebut ya. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Hari undi akan tiba, kekalkan demokrasi, guna hak kita semua yang asasi. Fikir terlebih dulu dengan
Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupakan pengenalan serta nomor daftar undi, masa tidak kerugian membuang undi. Bila memakai kertas undi, harus kita berhati-hati, kalau salah tak berganti sesat sendiri. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Skim Mesra Usia Emas, Khairat Kematian. Kerajaan Selangor turut bersedih dengan pemergian para pejuang ekonomi yang telah menyumbang kepada kemewahan negeri Selangor. Di bawah skim Mesra Usia Emas, bantuan Khairat Kematian memberi RM2,500 kepada waris warga emas yang telah meninggal dunia sebagai pengiktirafan jasa mereka. Sehingga kini, sejumlah RM72.2 juta telah disumbangkan kepada lebih 188,000 penerima. Kami boleh melakukannya kerana visi urus takbir jimat cermat yang anda pilih dalam pilihan raya sebelum ini. Sebarang maklum balas dan keterangan lanjut boleh disalurkan ke penyelaras Dewan Undangan Negeri Berhampiran atau layari mes.selangor.gov.my. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah berkorban nyawa. Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Kebajikan hingga ke akhir hayat. Masa anda baik, anda ada tabung warisan anak Selangor. Sebagai permulaan, RM100 di dalam akaun anda. Bila anda kanak-kanak, anda ada tuisyen rakyat percuma. Jangan lupa, beasiswa Yayasan Selangor juga ada. Bila anda dewasa dan memasuki universiti, anda ada hadiah anak masuk universiti yang bernilai RM1,000. Anda juga ada tabung pendidikan anak-anak pekerja ladang. Pinjaman tanpa faedah, pinjaman pelajaran Selangor juga disediakan. Ada skim kesihatan wanita dengan mendapat pemeriksaan mamogram secara percuma. Ada juga projek rumah mampu milik untuk mereka yang berkeluarga. Bukan itu sahaja, 20 meter padu air percuma juga diberikan kepada pengguna. Mereka yang berminat untuk berniaga boleh memohon skim mikrokredit Selangor. Jo Shopping untuk warga emas turut disediakan menerusi skim Mesra Usia Emas. Rawatan dialisis percuma dan skim Khairat Kematian untuk pewaris juga disediakan. Untuk keterangan lebih lanjut, sila layari mes.selangor.gov.my. Ingat, Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Berikut adalah sedikit sedutan sesi dialog bersama penduduk Pangsapuri Indah Ria berhubung isu keretakan premiks di kawasan meletak kenderaan di dalam kawasan bangunan tersebut. Awal November, kajian yang dibuat oleh geologi daripada Shangri-La, dia mengatakan telah ada berlaku 0.001 pergerakan dekat bangunan tu ada, tetapi tidak termasuk dalam report-report yang ada. Saya personally memohon daripada MB sebelum ni untuk dapatkan data report daripada pemaju, dan hasilnya itulah report yang dibagi, tidak dimasukkan apa-apa yang perlu dekat situ. Inilah perkara-perkara yang kita kendalikan. Apakah pemaju tidak terlibat secara langsung di dalam perkara-perkara yang berlaku sekarang, sedangkan perkara ini telah kita
nyatakan dan kita buat tuntutan terhadap pemaju pada keretakan yang pertama. Dalam tempoh 18 bulan yang dulu telah dia mengaku dan buat. Tapi ini kesinambungan daripada apa yang berlaku. Dalam tempoh yang masa 6 bulan, tidak dinyatakan juga dalam laporan yang mengatakan Encik Fazli daripada Ikram sebelum ini mengatakan the best solution untuk rectify everything, kita kena runtuhkan balik semua benda tu, benda yang platform yang ada. Tetapi bila pelantikan Ikram dia buat bukan Encik Fazli itu sebagai dia punya penasihat, tapi ada tu pesan dekat kita. Ini persoalan-persoalan yang melibatkan melibatkan tindakan yang dengan segera. Lagi tempoh 6 bulan lagi sekarang daripada ini. Keretakan yang berlaku ni hampir 9 bulan. Kita nak tunggu lagi 6 bulan dan kita tak tahu jawapan dia. Apa yang kita nak sekarang ni kan, satu tindakan khas daripada kerajaan negeri membantu kita menekan MBSA, mengeluarkan surat dengan apa cara sekalipun, walaupun kos itu pasti ditanggung oleh developer. Sebab secara ni telah begitu. Jadi saya minta penjelasan lebih detail. Apakah yang menyebabkan MBSA ni terlampau protek untuk punya developer hingga ke hari ini tidak ada sebarang statement pun daripada YB ke daripada Datuk Bandar sekalipun termasuk MP. So dalam hasil kajian Ikram yang kita terima sebelum kita lantik tu, dia ada sebut beberapa perkara lah. Saya cuba highlightkan 3 perkara, yang kedua lah perkara penting. Yang satu, tanggungjawab kerosakan ni memang tanggungjawab Shanghai Realty. Dalam report tu perkara tersebut. Dan juga dia ada sebut jugalah tanggungjawab Jabatan Parit dan Sariran lah, sebab dia orang tengah buat, tapi itu very minor. Yang majornya tanggungjawab Shanghai Realty, hasil dari kajian itu. Kajian dah kita dapat 2 weeks ago lah, 3 weeks ago. Jadi pihak majlis akan membuat paper lah, membawa paper kepada kerajaan negeri, paper antas untuk maklumkan hasil kajian tersebut, dan kita minta pihak negeri untuk membuat keputusan lah. Jadi dalam benda ni memang clear lah, kita tidak protect siapa-siapa, pihak majlis tidak protect siapa. Kita pun pada masa dulu tu sebelum kajian ni dibuat, kita tak pastilah siapa, kita tak boleh blame, nak blame JPS pun tak boleh, nak blame Shanghai Realty pun tak boleh, sebab kajian tu tak ada. Sekarang bila kajian tu ada, memang jelas disebut tanggungjawab negara. Daripada siasatan dan sebagainya kita sebelum permohonan macam dapati aliran anak sungai Damansara, aliran semula jadi anak sungai Damansara telah di bahagian parking, tak melibatkan aliran di bahagian Pangsa Bumi. So kita punya jajaran asal di sungai kita adalah di bahagian parking. So dalam permohonan yang kita ulang dekat MBSA, sebenarnya kita dah masukkan kita punya syarat reserve sungai yang perlu dikekalkan. So kita tak benarkan lah. Sebab kita pun tak dapat permohonan yang kita kemukakan ke majlis dalam plan susu apa tu ada ditandakan reserve sungai. Sekarang reserve sungai tu dah tak ada, mungkin dah berlaku kisah dan semua. Lepas tu pembantu kata tanah dalam dia punya lot. Sebenarnya aliran sungai sebelum jadi adalah di bahagian parking saja lah. So isu katakan anak sungai di bawah Pantai Beri tak ada lah. Betul lah. So dalam kita punya tembakan plan pembangunan kita memang jajaran asal Sungai Damansara sebelum highway ini dibuat memang dekat bahagian ini lah. Sementara itu, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad berkata, pada mesyuarat MTES akan datang, beliau mencadangkan Ikram dilantik bagi menyediakan kajian dan laporan keretakan serta kos-kos yang terbabit bagi menjalankan kerja membaik pulih di kawasan Pangsapuri yang terjejas. Apa yang telah diputuskan oleh MBSA dan Datuk Bandar ialah diorang akan bentangkan satu paper dalam mesyuarat MTES. Ya, tapi tak apalah dia bentang mesyuarat MTES,
cadangan MBSA, iaitu mungkin seperti mana yang saya faham sekarang ni, cadangan MBSA bukan seperti mana yang telah dipersetujui dalam meeting kita hari itu yang ada minit, ya. Maknanya bila minit tu dibawa balik kepada MBSA, bila dia bincang, kemungkinan besar dengan Datuk Bandar, maka keputusannya adalah sebaliknya, iaitu bukan dia akan lantik ikram, tetapi dia akan bentangkan kesimpulan findings ikram bahawa yang bersalah adalah Shanghai Realty dan akan diminta supaya Shanghai Realty untuk nak repair. Tu yang kertas yang dia nak masukkan dalam test. Ianya berbeza dengan apa yang saya telah syorkan, ya. So maknanya bila pergi kepada MTS, apa kita kena buat? Kita kena bergaduh dalam MTS lah. So inilah, ya. So maknanya bila MTS punya meeting, MBSA punya proposal paper dikemukakan, saya harap saya akan dimaklumkan supaya saya pun akan hadir dalam mesyuarat MTS untuk saya mengemukakan saya punya counter proposal yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya. So maknanya sekarang ni apa yang MBSA buat, dia minta maaf lah, dia push the buck lah, ya. Keputusan sama ada nak lantik ikram ataupun sesiapa, dia nak MTS yang buat keputusan, ya. Dia tak nak buat keputusan MBSA yang buat, dia nak MTS buat keputusan. Ini MBSA punya sure, Shanghai Realty bertanggungjawab, Shanghai Realty lantik konsultan, Shanghai Realty punya konsultan come up with a proposal, ikram akan check, ya, tu proposalnya. Sama ada Shanghai Realty akan setuju ataupun tak setuju, tu wallahualam. Sama ada dia punya konsultan akan kemukakan desain yang ikram akan setuju ataupun tak setuju, wallahualam. Ya, so it's going to be a long process bagi pandangan saya. Itulah sebabnya bila MTS bersidang nak bincang cadangan daripada MBSA ini, saya akan, kalau saya dijemput, saya akan hadir dan saya akan cadangkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu terus lantik ikram, terus ikram buat kajian, terus ikram buat dia punya design and dia punya cost estimate. Itu anulah. So tapi pokoknya akhirnya MTS yang akan design. Sebelum mengakhiri sesi dialog ini, Roziah juga menegaskan menurut keputusan MTS, pihak yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas permasalahan ini ialah pemaju sendiri, iaitu Shanghai Realty Malaysia Sdn Bhd. Keputusan MTS hari itu, kita ingin mengetahui sebenarnya siapakah punca yang penyebab ataupun siapakah yang bertanggungjawab di atas isu ini. Dan Alhamdulillah kita dah dapat keputusannya. Satu, kita tahu itu adalah masalah ini bukan lagi datang daripada siapa JPS mana, tetapi keputusannya adalah daripada Shanghai Realty. Sebab tu dia kena bertanggungjawab. Itu keputusan penting tu. Maknanya sebab tu mungkin kita tengok ada ikram masuk, ambil semua fakta dan sebagainya, dan keputusan itu adalah mesti keputusan yang bertanggungjawab. Maknanya MBSA pun dah pantau, dia kata Shanghai yang bertanggungjawab. Bila bertanggungjawab, dia akan memberi kesan kepada keputusan yang kedua yang akan kami buatlah di dalam MTS tentang isu-isu berkaitan tentang siapa nak betulkan kos dia dan sebagainya itu, insya-Allah kita akan buatkan.